Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tajuk kita pada pagi ini ialah mengenai daya. Apakah dia daya? Okey, daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Daya tolakan ialah daya yang bergerak menjauhi kita. Daya tarikan pula ialah daya yang bergerak mendekati kita. Contoh daya tolakan. Yang pertama, menolak bulu tangkis. Yang kedua, menyepak bola. Yang ketiga, menolak kereta sorong. Dan yang keempat, menekan papan kekunci. Contoh daya tarikan pula ialah yang pertama, menarik troli. Kedua, menarik tali. Ketiga, menarik benang layang-layang. Dan yang keempat, mengangkat beg. Seterusnya, kita akan melihat kesan daya ke atas objek. Kesan daya yang pertama ialah daya boleh mengubah bentuk objek. Contoh seperti yang dipaparkan di gambar. Sebelum kita menekan tanah liat itu berbentuk bulat. Selepas kita menekan tanah liat tersebut, tanah liat berubah bentuk. Apakah yang menyebabkan tanah liat berubah bentuk? Ya, daya mengubah bentuk tanah liat tersebut. Apakah jenis daya yang terlibat? Daya yang terlibat ialah daya tolakan. Daya tolakan mengubah bentuk objek. Seterusnya, daya juga mengubah arah pergerakan objek. Contoh daya dapat mengubah arah pergerakan objek dalam permainan bola tampar. Pemain bola tampar menampar bola kepada kawannya, maka bola tersebut akan berubah arah. Contoh lain lagi ialah bermain bola baling. Apabila seorang pemain membaling bola tersebut ke arah kawannya, bola tersebut akan berubah arah. Kenapakah bola boleh berubah arah? Ya, daya yang menyebabkan bola berubah arah. Apakah daya yang terlibat? Daya tolakan. Okey, seterusnya, daya juga dapat mengubah kelajuan objek. Contohnya, apabila kita menendang bola dengan laju,
Bola akan bergerak dengan pantas. Sekiranya kita menendang bola dengan perlahan, bola akan bergerak secara perlahan. Apakah yang mengubah kelajuan objek tersebut? Ya, daya mengubah kelajuan objek sama ada perlahan ataupun laju. Seterusnya, daya juga menggerakkan objek yang pegun. Contohnya bermain bola, bermain hoki. Okey. Bola asalnya dalam keadaan pegun. Apakah maksud pegun? Pegun bermaksud statik. Apabila pemain memukul bola hoki, bola akan bergerak. Apakah yang menyebabkan bola itu bergerak? Ya, sudah tentu daya. Apakah daya yang terlibat di situ? Daya tolakan. Daya menggerakkan objek yang pegun. Seterusnya, daya juga boleh menghentikan objek yang bergerak. Contohnya dalam permainan baseball. Apabila seorang pemain memukul bola, seorang pemain lagi akan menangkap bola tersebut. Maka bola akan berhenti bergerak. Apakah yang menyebabkan bola itu berhenti bergerak? Sudah tentu daya. Apakah daya yang terlibat di situ? Daya yang terlibat ialah daya tarikan. Seterusnya kita pergi kepada daya geseran. Apakah daya geseran? Daya geseran ialah daya yang menentang arah pergerakan objek. Geseran berlaku apabila dua permukaan objek bersentuhan. Seperti yang tertera di skrin, kasut akan bergerak ke hadapan, manakala daya geseran ke belakang. Arah geseran adalah bertentangan dengan arah gerakan. Apabila seseorang sedang berjalan, di atas jalan tar, dia dapat berjalan kerana terdapatnya daya geseran. Daya geseran dapat dikurangkan oleh kulit pisang. Apabila murid tersebut terpijak kulit pisang, maka dia akan terjatuh. Kenapakah murid tersebut terjatuh? Ini adalah disebabkan kulit pisang tersebut mengurangkan daya geseran. Okay, apakah faktor yang mempengaruhi daya geseran? Okey, terdapat dua faktor yang mempengaruhi daya geseran. Okey, yang pertama ialah jenis permukaan. Terdapat dua jenis permukaan, iaitu permukaan licin dan permukaan kasar.
Permukaan licin dapat mengurangkan daya geseran, manakala permukaan kasar pula menambahkan daya geseran. Faktor yang kedua ialah jisim objek. Jisim yang kecil dapat mengurangkan daya geseran, manakala jisim yang besar menambahkan daya geseran. Contoh dapat dilihat pada gambar ini. Murid yang manakah yang lebih mudah menolak objek? Menolak meja ataupun menolak almari? Ya, sudah tentu menolak meja. Meja dapat ditolak dengan lebih mudah kerana jisim meja lebih kecil. Jisim meja yang lebih kecil dapat mengurangkan daya geseran, manakala almari mempunyai jisim yang lebih besar. Jisim yang lebih besar lebih banyak daya geseran. Sebab itu lebih sukar menolak almari berbanding menolak meja. Seterusnya kita pergi kepada faktor jenis permukaan. Permukaan yang licin adalah kurang daya geseran berbanding dengan permukaan yang kasar. Permukaan kasar lebih banyak daya geseran. Apel yang manakah lebih senang bergerak? Apel hijau atau apel merah? Ya, apel hijau lebih senang kita gerakkan di atas permukaan yang licin kerana permukaan licin kurang daya geseran berbanding apel di atas permukaan permaidani. Kerana di atas permukaan permaidani lebih banyak menghasilkan daya geseran. Seterusnya kita pergi kepada kesan daya geseran. Kesan daya geseran terbahagi kepada dua. Yang pertama, keburukan daya geseran. Keburukan daya geseran yang pertama ialah geseran melambatkan pergerakan kereta. Yang kedua, geseran menyebabkan objek yang berat sukar untuk digerakkan. Dan yang ketiga, geseran menghasilkan bunyi dan haba yang tidak diingini. Kebaikan daya geseran pula, yang pertama, geseran membolehkan objek dipegang dengan mudah. Yang ketiga, geseran membolehkan kita berjalan tanpa tergelincir. Dan yang keempat, geseran membolehkan objek kekal pegun. Seterusnya, menambah dan mengurangkan daya geseran. Bagaimana kita dapat menambah atau mengurangkan daya geseran? Untuk menambahkan daya geseran, yang pertama, kita boleh menggunakan pelapik anti gelincir. Pelapik anti gelincir digunakan
di dalam tandas. Oleh itu, kita dapat berjalan di dalam tandas yang licin tanpa terjatuh. Yang kedua, menggunakan permukaan bercorak. Contoh permukaan bercorak ialah pada tayar ataupun permukaan kasut. Semakin bertambah corak pada tayar ataupun kasut, semakin bertambahlah daya geseran. Jadi, kenderaan ataupun murid dapat berjalan dengan selamat. Yang ketiga, menggunakan serbuk magnesium karbonat. Serbuk magnesium karbonat digunakan oleh ahli sukan, contoh seperti ahli gimnastik ataupun ahli angkat berat. Mereka menggunakan serbuk magnesium karbonat untuk memastikan tangan ataupun anggota badan mereka berada dalam keadaan yang kesat agar mudah untuk mereka mengangkat objek ataupun bergerak. Seterusnya, bagaimana kita mengurangkan daya geseran? Yang pertama, dengan menggunakan minyak pelincir. Minyak pelincir ini contohnya digunakan pada bahagian engsel pintu. Yang kedua, dengan menggunakan penggolek atau alas berbola. Yang ketiga, menggunakan lilin. Lilin boleh digunakan pada zip yang susah untuk dibuka. Kita sapukan lilin pada bahagian zip supaya memudahkan zip untuk dibuka. Dan yang terakhir, menggunakan tepung asid borik. Tepung asid borik digunakan dalam permainan karom untuk memastikan buah karom dapat bergerak dengan laju. Baiklah murid-murid sekalian, kesimpulannya daripada tajuk kita hari ini, daya tidak boleh dilihat tetapi kesannya boleh dirasai dan juga dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.